Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amir Faiz bin Azmi, nombor metrik 275943, UUM PACE JB. Hari ini, saya dan kumpulan Kota Indah Iskandar akan membentangkan tugasan kumpulan bertajuk Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Pengenalan. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 ialah rangka kerajaan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia di bawah Kerajaan Pakatan Harapan untuk tempoh dari tahun 2021 hingga 2030 untuk meningkatkan pendapatan semua kumpulan etnik, terutamanya Bumiputera yang terdiri daripada golongan B40, iaitu golongan berpendapatan rendah, miskin tega, miskin ekonomi. Mereka yang berada dalam peralihan ekonomi Bumiputera, orang asli Sabah dan Sarawak, orang kurang upaya, belia, wanita, kanak-kanak dan warga emas. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 adalah iltizam untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terus membangun secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif pada semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan. Iltizam ini akan diteruskan ke arah mengukuhkan kestabilan politik dan meningkatkan kemakmuran negara serta memastikan rakyat bersatu padu tanpa prasangka dan meraihkan kepelbagaian bangsa dan budaya sebagai asas penyatuan bangsa. Seterusnya, latar belakang penubuhan. Rancangan untuk Wawasan Kemakmuran Bersama telah dibentangkan semasa ulang tahun pertama Kerajaan Pakatan Harapan yang diadakan pada bulan Mei 2019. Ia dilancarkan secara rasminya pada 5 Oktober 2019 oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, berikutan jurang ekonomi yang besar yang tidak dapat diselesaikan di kalangan Bumiputera dengan kegagalan pembangunan adil dan pengagihan ke arah demografi negara kerana amalan rasuah yang luas dan penyalahgunaan kuasa di kalangan ahli politik Bumiputera dan penjawat negeri yang seterusnya menghalang banyak wawasan masa lalu untuk membangun negara. Rangka tindakan ini juga diwujudkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat Malaysia Bumiputera dalam pelbagai sektor di negara ini, dengan Perdana Menteri memastikan bahawa sebarang pembangunan yang diambil di bawah pelan tindakan di kedua-dua Sabah dan Sarawak tidak akan melanggar tanah hak adat asli NCR di wilayah masing-masing. Sekian pembentangan saya. Saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada Puan Zalina Ahmad. Saya Tiwakar, nombor metrik 276232 dari kumpulan Kota Indah Iskandar ingin membentangkan tugasan kumpulan kami iaitu bertajuk Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Matlamat utama Wawasan Kemakmuran Bersama adalah untuk menyediakan taraf hidup yang wajar kepada semua rakyat Malaysia pada tahun 2030. Seterusnya, objektif Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 adalah menstruktur ekonomi. Ia adalah pembangunan untuk semua bagi mewujudkan ekonomi yang distruktur semula, progresif, berpaksikan ilmu dan bernilai tinggi dengan penyertaan masyarakat yang menyeluruh di semua peringkat. Objektif yang kedua adalah menangani ketidaksamaan. Ia adalah untuk menangani jurang kekayaan dan berpendapatan supaya rakyat yang ketinggalan dapat dibawa bersama dalam arus kemajuan negara, nasib mereka terbelah dan keupayaan ekonomi mereka diperkasakan. Objektif yang terakhir adalah membina negara Malaysia sebagai sebuah negara yang bersatu, makmur dan bermaruah, seterusnya muncul sebagai paksi ekonomi Asia. Seterusnya, struktur semula ekonomi juga adalah salah satu matlamat Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Kementerian Ahli-Ehwal Ekonomi menyifatkan Wawasan Kemakmuran Bersama 2021 hingga 2030. Iltizam untuk menjadikan Malaysia sebagai negara berdasarkan ekonomi yang terus berkembang dengan rancak dan mampan. Matlamat wawasan ini untuk menyediakan taraf hidup yang makmur kepada semua rakyat
rakyat Malaysia menjelang 2030 dengan komitmen berkenaan akan menyuburkan perpaduan dalam kalangan rakyat, selain mengukuhkan kestabilan politik. Untuk mencapai matlamat ini, ekonomi Malaysia akan distruktur semula ke arah lebih progresif, berpaksikan penggunaan teknologi tinggi, inovasi, penyelidikan dan pembangunan R&D. Seterusnya, jemaah menteri yang bersidang menimbang dan bersetuju menerima wawasan ini sebagai dasar baru yang memacu pertumbuhan yang mampan, berteknologi tinggi, inklusif dan menjamin pengagihan yang adil dan saksama bagi merapatkan kesenjangan sosioekonomi. Justru, keindahan kemakmuran bersama akan menyerlak apabila jurang ekonomi di antara kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan dirapatkan dalam konteks ekonomi yang terus berkembang bagi memastikan nasib semua rakyat terbelah dan tiada yang ketinggalan di dalam arus kemajuan negara. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Safat bin Nazri, nomor metrik 276202 akan meneruskan pembintangan kumpulan kami, yaitu kita masuk kepada 7 trust strategik. Bagi mencapai matlamat kemakmuran bersama 7 trust strategik yang perlu ada bagi memastikan matlamat kemakmuran bersama ini dapat dicapai, iaitu dengan 7 perkara. Perkara pertama ialah pengstrukturan dan penambahbaikan ekosistem perniagaan dan industri negara. Ekosistem perniagaan dan industri negara perlu ditambah baik supaya kekal relevan dan memenuhi kehendak ekonomi masa depan. Penggunaan teknologi dan revolusi industri, ekonomi digital secara menyeluruh dan peningkatan kemahiran bekerja yang bernilai tinggi adalah penting untuk melonjakkan ekonomi negara ke aras yang lebih tinggi. Perkara kedua iaitu sektor pertumbuhan baru. Bagi menjana ekonomi negara kepada aras yang lebih tinggi dan relevan dengan perkembangan zaman, Malaysia harus meneliti dan mempelopori sektor-sektor pertumbuhan baru. Kita tidak boleh terperangkap dalam sektor tradisional dan cara kerja yang lama. Ketiga, reformasi bakat dan sumber tenaga negara. Proses peningkatan keupayaan dan kemahiran kerja Malaysia memerlukan perubahan yang radikal bagi memastikan kita boleh menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif yang memberikan nilai pendapatan yang tinggi. Keempat, memperbaiki pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Pekerja kita harus mempunyai pendapatan yang lebih tinggi bagi memastikan mereka mendapat kehidupan yang lebih baik. Selain memperkenalkan sektor pertumbuhan baru, pembaikan ekosistem perniagaan dan perindustrian, dan peningkatan keupayaan sumber manusia, kita akan menentukan polisi dan program yang dapat memberi pendapatan yang lebih adil kepada pekerja. Perkara kelima, memperkukuhkan kesejahteraan sosial. Negara mempunyai tanggungjawab kepada golongan yang kurang berkemampuan, terpinggir dan berpendapatan rendah. Polisi dan program ke arah kesejahteraan sosial yang lebih menyeluruh harus diperkukuhkan berdasarkan prinsip memenuhi ekonomi keperluan. Kita tidak mahu semasa mengejar kemakmuran negara ada kalangan rakyat yang tertinggal. Walaupun begitu, usaha ini bukan bermaksud untuk negara menyuap nasi ke mulut mereka, namun dengan tujuan membantu membangun keupayaan mereka keluar dari kekurangan dan keadaan yang berisiko. Keenam, pembangunan wilayah yang inklusif. Pembangunan ekonomi negara bukan bermaksud hanya beberapa wilayah negara yang dibangunkan, namun ke arah pembangunan ekonomi yang inklusif dan teragih. Pembangunan pusat-pusat ekonomi yang lebih menyeluruh di seluruh pelosok negara harus diusahakan supaya jurang dalam bandar, antara bandar dan desa negara yang maju dan terkebelakangan dan antara semenanjung dan negeri-negeri dunia harus dikurangkan. Perkara yang terakhir yaitu peningkatan modal sosial masyarakat. Bagi menyokong pembangunan ekonomi dan pertumbuhan, kita memerlukan masyarakat yang matang, berilmu, bekerja keras dan mementingkan perpaduan di kalangan kita. Peningkatan modal sosial dan struktur sokongan sosial yang utuh adalah penting untuk memastikan negara dapat pesat membangun. Assalamualaikum, saya Nik Muhammad Syafiq bin Nawi, nombor metrik 276108
dari kumpulan Kota Indah Iskandar. Saya akan membentangkan iaitu cadangan 15 aktiviti pertumbuhan ekonomi utama atau dikenali sebagai KEGA, Key Economic Growth Activity. KEGA yang pertama adalah Hub Kewangan Islam 2.0. KEGA yang kedua adalah Ekonomi Digital. KEGA yang ketiga, Revolusi Perindustrian keempat. KEGA yang keempat, Industri Kandungan. KEGA yang kelima, Hub ASEAN. KEGA yang keenam, Hub Halal dan Makanan. KEGA ketujuh, Komoditi Malaysia 2.0. Manakala KEGA yang ke-8 adalah Pengangkutan Logistik dan Mobiliti Lestari. KEGA yang ke-9, Ekonomi Pesisiran dan Maritim. KEGA yang ke-10, Pusat Kecemerlangan. KEGA yang ke-11, Tenaga Boleh Baharu. KEGA yang ke-12, Ekonomi Hijau. KEGA yang ke-13, Pertanian Pintar dan Bernilai Tinggi. KEGA 14, Perkhidmatan Termaju dan Moden. Dan yang terakhir, KEGA 15, Malaysia Truly Asia. Sekian pembentangan daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera pada Puan Zalina Ahmad. Saya Satisra Wana Aki Balakrishnan, nombor matrik 276428 dari kumpulan Kota Indah Iskandar. Saya ingin membentangkan tugasan kumpulan kami yang bertajuk Wawasan Kemakmuran Bersama 23. Saya akan terangkan sedikit sebanyak Puan tentang cadangan taburan wilayah ekonomi seperti di dalam slide. Perlis, Ekonomi Sempadan dan Logistik. Pertanian Bernilai Tinggi. Pulau Pinang, Hub Logistik, Pelancongan dan Warisan. Perak, Industri Desa, Hub Ekonomi, Industri Kreatif. Selangor, Pelabuhan dan Logistik. Pertanian Pita, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hub Kewangan Serantau. Wilayah Persekutuan Putrajaya, Hub Diplomatik. Negeri Sembilan, Pertanian Pintar dan Bernilai Tinggi. Melaka, Pelancongan dan Pelancongan Warisan. Bandar Pita. Kedah, Ekonomi Sempadan dan Logistik. Kelantan, Pelancongan Warisan, Industri Perbuatan Desa. Terengganu, Hub Pendidikan Menengah Faham, Hub Pengangkutan dan Logistik. Sarawak, Pertanian dan Peternakan Berteknologi Tinggi. Johor, Eko Pelancongan dan Pelancongan Warisan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesimpulan wawasan kemakmuran bersama 23. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zaidi BJ Nisa Senaim bernombor matrik 276418. Okey, di sini saya akan membuat kesimpulan bagi tajuk Wawasan Kemakmuran Bersama tahun 2030. Okay. Pada masa ini Malaysia berdepan dengan jurang antara kumpulan pendapatan, etnik wilayah dan rantaian bekalan. Ekonomi negara Malaysia juga dilihat masih belum digembleng dengan sepenuhnya bagi mencapai potensi sebenar. Penggunaan sumber dan bakat perlu dioptimumkan bagi menghasilkan nilai ditambah yang tinggi. Peralihan daripada ekonomi berintensifkan buruh yang berkemahiran rendah kepada ekonomi berasaskan pengetahuan akan diberi keutamaan. Pelaksanaan dasar dan program yang berkesan bagi memastikan rakyat dapat menikmati taraf hidup yang wajar. Penyalahgunaan kuasa dan pecah amanah telah merecatkan matlamat pembangunan negara. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 sebagai naratif pembangunan baharu Malaysia. Sekian pembentangan daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.